Baik, apabila bercakap tentang the reality sebenar dan keadaan semasa isu kanak-kanak yang tiada dokumen di Sabah. I think when we talk about it, we talk about isu kanak-kanak yang tidak memiliki dokumen di Sabah ini, kita perlu melihatnya secara objektif dan berdasarkan realities on the ground. Because hakikatnya isu ini bukan isu baru. It's not new. This is something yang has been happening for a very long time. And ia telah berlarutan sejak sekian lama dan melibatkan pelbagai latar belakang. There are a lot of issues behind it. Ada yang lahir di Sabah dan tidak mempunyai dokumentasi yang lengkap, manakala ada juga yang sangat berkait rapat dengan isu cross-border migration yang telah berlaku sejak beberapa dekad lalu. It's been happening and it's been there for a very long time. Jadi kesan paling ketara yang dapat dilihat ialah sebahagian daripada golongan ini berada di luar formal system, yang mana sama ada ia melibatkan isu-isu berkaitan pendidikan, mungkin juga berkaitan healthcare, kesihatan, maupun peluang pembangunan diri apabila mereka meningkat dewasa. Bila dia dah besar nanti, this is basically the issues yang mungkin akan mereka hadapi. Dan dalam masa yang sama, saya rasa isu ini turut menimbulkan kebimbangan. I believe so. Kebimbangan dalam kalangan rakyat Sabah sendiri kerana ia juga melibatkan aspek demografi, public service delivery dan juga keselamatan, serta turut melibatkan perancangan pembangunan negeri Sabah itu sendiri. So, in my opinion, ini bukan sekadar isu dokumentasi, tetapi ia juga adalah isu yang melibatkan governance, social development dan long-term planning yang perlu ditangani dengan penuh hikmah lah, penuh berhati-hati. I think tiada satu punca tunggal yang boleh menjelaskan isu ini. Because seperti yang saya katakan tadi, kalau kita lihat latar belakang dan the realities on the ground, ada banyak situasi that is happening behind it. And antara faktor yang sering dibincangkan ialah kedudukan geografi Sabah itu sendiri yang berhampiran dengan negara jiran, negara jiran kita. Kemudian sejarah migrasi yang telah berlaku sejak sekian lama, perkahwinan rentas sempadan, masalah pendaftaran kelahiran dan juga kelemahan tertentu dalam perkara-perkara yang melibatkan documentation proses itu sendirilah. Jadi, I think selain itu terdapat juga faktor yang melibatkan faktor-faktor sosioekonomi yang menyebabkan sesetengah keluarga gagal ataupun some of the families yang terlibat in this situation, they are fail atau mungkin terlewat mendaftarkan dokumen yang diperlukan. Meaning to say like they didn't manage to ensure that kanak-kanak yang lahir ini, this kelompok yang terlibat dalam situasi ini tidak dapat dibantu ataupun dibantu sebaiknya mendapatkan dokumentasi yang mereka sepatutnya perlukan. Dan sebab itu saya rasa saya turut melihat isu ini sebagai apa yang saya panggil sebagai multidimensional issue. Kerana ia melibatkan aspek keselamatan, ekonomi, sosial dan juga pentadbiran yang memerlukan orang kata whole of government approach untuk ditangani secara berkesan lah, basically.